vocab ke, jenis-jenis vocab yang dia ada tu tak pelbagai ke. Tapi kalau dah 2 tahun dah boleh buat ayat, okeylah tu. Sebab biasanya anak usia dekat-dekat 2 tahun dia akan start buat ayat. Maksudnya mungkin setahun 11, setahun apa tu, 2 tahun, macam tepat 2 tahun, masa 2 tahun dia baru start buat ayat. Tapi kalau belum buat ayat, yang ini yang kita concern. Okay, so apa nak buat untuk anak sebenarnya? Tak kisahlah umur 3 tahun ke, umur 4 tahun ke, yang dah ke atas lah, 2 tahun ke atas masih lagi belum boleh buat ayat. Dah bercakap dah bercakap. Tapi kalau yang belum bercakap tu cerita lain tau. Kalau yang belum bercakap lagi, contoh umur 2 tahun tu tak ada cakap lagi, perkataan pun tak ada lagi disebut. Jadi kalau yang belum bercakap lagi, kita tak boleh fokus pada ayat terus ni. Kita kena fokus dulu skill, maksudnya kemahiran yang kita nak fokus dulu pada anak adalah kemahiran untuk menghasilkan bunyi dan menghasilkan perkataan dulu, yang sepatah-sepatah dulu. Belum ayat lagi, target dia belum ayat lagi. Tapi kalau yang dah bercakap sepatah-sepatah, okay, dah ada vocab, so yang ini kita boleh target untuk seterusnya dia buat ayat. Bagi sesiapa yang ada anak 2 tahun ke atas tapi belum buat ayat, so anda kena tengok kemahiran yang saya nak sebutkan ini. Okay, so anda kena tengok yang pertama, anak punya vocab tu berapa banyak. Sebab untuk membolehkan anak buat ayat, mereka anak-anak ni kena ada bilangan vocab yang mencukupi. Vocab tu adalah perkataan yang dia dah sebut tau, yang sepatah-sepatah tu yang dia dah sebut. Contohnya kalau anak dah sebut mama, anak dah sebut baju ke, anak dah sebut makan ke, anak dah sebut susu ke, apa-apa perkataan yang dah disebut, tak kisah. Mungkin tak sama untuk setiap anak-anak, tapi apa yang anak anda sebut. So kalau untuk membolehkan anak buat ayat, okay, anak buat ayat kena anak tu tadi, okay, anak ni dah kena ada sekurang-kurangnya 50 perkataan yang dia dah sebut. 50 yang dia dah sebut tadi tu. Maksudnya baju satu, seluar satu. Ni contohlah ni. Anda cubalah kira ke anak masing-masing kan. So yang kedua, anda kena tengok kalau anak masih lagi belum boleh buat ayat, dah bercakap tapi belum boleh buat ayat, adalah jenis perkataan yang dia ada. Jenis perkataan yang dia dah sebut tadi tu, vocab yang dia dah sebut tu, jenis dia apa. Okay, and then seterusnya adalah anda kena tengok quality. Kita tengok quality. Yang saya panggil tadi jenis vocab tu adalah quality. So quality ni macam mana? Jadi quality ni kita panggil sebagai jenis vocab yang anak akan guna untuk buat ayat. Okay. So apakah jenis vocab tu? Apakah jenis perkataan dia? Contoh macam ni. Mungkin ada antara anda yang anak ada vocab dari segi ada boleh sebut color, boleh sebut kita panggil sebagai shape kan. Mungkin boleh sebut 1 2 3 numbers, mungkin boleh sebut ABC dah. Okay, so ayat anak tu selalunya gabungan perkataan apa. Yang tu ini menentukan apa vocab yang kita nak ajar dia tahu sebenarnya. At the first place, bila kita nak anak buat ayat, vocab yang kita ajar pada anak tu pada awal-awal lagi dah kena betul. Contoh kalau kita ajar ABC, kita ajar 1 2 3, ini vocab dia ada shape, dia ada color. Ini nak buat ayat macam mana? Apakah ayat yang boleh dibentuk dengan ABC 1 2 3 shape dan color? Apakah ayat yang boleh dibentuk kalau ini perkataan ni sahaja yang anda ada? Contoh dia. Jadi vocab tu tak kena. Sebab kita nak anak bersembang kan. Kita nak anak cakap mama nak apa contohnya. So mama tu nama panggilan. Maksudnya kita nak anak nak tarik perhatian, fungsi dia. Nak kata minta. Okay, and then kata makanan susu ke apa, nama makanan, nama barang, nama objek. Ataupun kalau dia nak describe something, let's say dia nak bagi tahu sesuatu, kaki sakit contohnya, nak bagi tahu kan kaki sakit tu ayat lah, 2 patah perkataan. So dia kena tahu kaki yang mana, sakit tu apa, untuk di combine. Jadi itu vocab. Jadi apakah kualiti vocab yang perlu untuk anak buat ayat ni adalah yang pertama, dia kena ada kata nama. Kata nama ni maksudnya objek-objek sekeliling lah, nama objek-objek sekeliling dia. Yang kat rumah je, yang biasa, yang familiar, mainan dia, makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, apa yang dia suka, apa yang inilah barang-barang sekeliling yang kita selalu guna dengan dia.
Itu yang familiar dulu. So itu yang pertama, kata nama. Yang kedua, vocab dia kena ada kata kerja. Kata kerja ni adalah perbuatan tu lah. Macam masalah, contohnya macam apa yang dia buat, dia boleh sebut. Contoh dia boleh sebut tidur, dia boleh sebut lompat, dia dah boleh sebut lari, dia boleh sebut mandi, boleh sebut. Dia bukan faham je tau, dia boleh sebut. Sebab kalau sepatah pun tak boleh sebut, apatah lagi nak buat ayat kan. So maksudnya kita nak dia boleh sebut perkataan tu. Sebab bila kita buat ayat, kombinasi asas ayat yang biasa anak buat adalah kata nama, kata kerja, ataupun kata kerja, kata nama. Itu kombinasi dia. Contoh kan, kita kata cat makan. Cat makan. Cat kata nama, makan kata kerja. Ataupun mama nak. Mama kata nama, nak tu kata minta lah. Dia lebih kepada perbuatan juga. Okay. So mama, ataupun ada setengah tu ayat dia tak komplit. Contoh mama nasi. Kan mama nasi. Maksudnya mama nak nasi. Cuma dia masih belum pandai buat panjang, jadi dia buat mama nasi. Sebab kita nak galakkan dia buat ayat. Okey. So teknik yang kita yang apa tu? Yang nak guna adalah teknik tiru dan tambah. Ingat tu, tiru dan tambah. So apa benda yang tiru, apa benda yang tambah pula. Okey. So tiru apa yang dia sebut, tambah perkataan baru pada apa yang dia sebut tu. Macam tu contoh. Okey, contoh anak sebut miau. Okey, anak sebut miau. So itu dia sebut kan. So kita tiru, miau, ada kucing. Tambah perkataan lepas tu. Jangan macam, maksudnya kalau kata anak sebut miau, kita pun miau. Miau. Maksudnya kita tak menambah something yang baru. Anak tu tak belajar perkataan baru. So kita nak ajar dia banyak perkataan baru kan. Add on je. Macam kita beli fast food kan, ada add on tu. Nak kena add on. Okay. Contoh anak sebut cat. Dia sebut cat. Tiba-tiba dia sebut sepatah cat. So apa yang kita nak tambah? Tiru dan tambah cat. So kenapa kena tiru tu? Sebab kita nak bagi peneguhan. Maksudnya kita nak, ya betul lah. Maksudnya dia macam pujian lah. Dia macam rasa bila kita sebut balik apa yang dia sebut, anak tu akan rasa macam dihargai dia sebut perkataan tu. Kita menghargai yang dia sebut perkataan tu, tapi kita nak bagi more. So contoh dia sebut cat, kita pun cat. Kalau anak sebut salah ke tat ke, maksudnya kita tahu dia sebut cat, cuma sebutan dia tu tak betul, pelat. Tak apa, it's okay. Sebut je balik cat yang betul lah. Jangan tiru pula dia yang pelat tu. Okay. Cat. Cat. Dia sambung. Cat tengah buat apa ke, cat comel ke, cat any words yang kita sambung. Sebab kita nak tunjukkan dia, okay, betul dah satu perkataan tu, tapi boleh tambah lagi. Comelnya cat. So comelnya dekat depan, cat kat belakang. Ataupun cat tengah makan. Cat makan. Dia makan ikan atau something macam tu. So kita tambah.